Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi saya naik. Saya isu ni pun sebenarnya agak dekat lah dengan diri saya sebab beberapa individu yang rapat dengan saya ni memang dia obses lah, terlampau obses dengan katanya perubatan secara Islam. Jadi saya sebenarnya nak tanya dengan Ustaz. Saya perasan dengan yang beberapa individu ni saya buat saya punya ni lah saya daripada pandangan saya nampak yang terlampau obses ni dengan kena ada saka lah, gangguan lah. Mereka ni yang selalu diganggu, yang selalu sakit. Yang lain tu saya tengok macam biasa je, kawan-kawan saya yang lain pun yang tak ada, yang bukanlah tak percaya, maknanya dia percaya tapi dia tak terlampau obses. Maknanya dia hidup, they live a normal life lah. Kan pergi surau masjid apa semua, dan dia tak adalah nak pergi berubat kat sana, pergi berubat kat sini. Bila tahu ada satu ustaz baru yang berubat, nak pergi juga jumpa sana kan, sampai ke Melaka, ke Johor, ke Kedah. Siam tak tahu lagi Siam pergi ke tak kan. Itu je. Jadi itu soalan yang pertama. Yang kedua pula, saya nak tanya Ustaz dari segi kebanyakannya kata perubatan Islam, tapi adakah perubatan yang moden ni tak Islam lah? Maknanya kalau seseorang tu dia sakit kan, adakah dia kena pilih yang Islam ni, maknanya yang moden ni dia tak Islam, dia tak boleh pergi dulu, dia kena pilih yang Islam dulu. Jadi contoh dia macam jelah, adalah beberapa kenalan saya, dia sebenarnya sakit, kita tahu dia sakit. Nampak kan dia punya susut badan apa semua tu, kita suruhlah dia pergi check dulu hospital, buat CT scan ke, takut mengidap kanser ke apa, tapi dia cakap nak pergi jumpa ni dulu, ustaz dulu, nak pergi check kan, nak pergi scan lah, dia cakap nak pergi scan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkenaan dengan yang boleh scan ni, saya boleh ustaz ataupun bomoh yang boleh scan ni, dia macam bukan boleh scan penyakit dia boleh scan sekali dengan dosa-dosa dengan peribadi tu sekali. Kan, dia go beyond that. Jadi minta komen ustaz lah, kalau dia setakat dia nak tengok yalah ada gangguan daripada jin dengan jin tu kita faham lah, memang ada pun dalam hadis pun ada kan. Kalau tak adalah ayat-ayat ruqyah yang dia ajar tu. Tapi dia go beyond that, dia sampai ni ada masalah peribadi lah apa semua tu sekali lah. Jadi yang keempat, okey, bolehkah sebab ni saya dah nampak dekat TikTok pun ada. Bolehkah kita ruqyah hanya dengan menunjukkan gambar seseorang? Kita tunjukkan gambar seseorang, satu individu, kita tunjukkan kepada orang yang dikatakan sakit ataupun kena gangguan tu. Nanti dia meracau-racau lepas tengok gambar tu. Jadi sebab bila saya tengok tu video tu, saya macam terfikir balik. Bila kita tengok banyak movie yang daripada Hollywood kan, yang cerita Exorcist tu, bila dia tunjuk gambar salib tu letak kat dahi ke kan, dah meracau dah orang tu. Adakah dia lebih kurang sama kan, dengan tunjuk gambar saja. Dan yang last sekali, boleh ke kita berkomunikasi dengan jin ni secara zahir? Maknanya kita boleh bercakap. Saya tengok ada yang sampai boleh WhatsApp, jin dah hantar WhatsApp kan. Jadi pendapat ustaz lah, adakah kita, sebab kita tengok banyak, yelah dari segi filem pun banyak yang jin tu, adakah yang bercakap tu jin sendiri ataupun yang macam ustaz Syahabuddin cakap tadi, dia ada masalah berhalusinasi, skizofrenia ke, sakit memang mental ada. Dan jadi dia boleh bercakap. Yang bercakap tu individu tu sendiri ke ataupun jin tu yang bercakap menggunakan suara dia. Jadi ada 5 soalan, ustaz boleh pilih lah mana yang ustaz nak, ustaz rasa ustaz nak jawab, boleh jawab lah. Ustaz tak nak jawab, Ustaz kena jawab semua. Tak jawab semua, okay, kita tagih. Dipersilakan Ustaz. Budin ilusi. Dia punya arahan tu kita jawab semua soalan. Okey. Terima kasih Abu Nais. Baik, ada banyak soalan kat sini. Baik, saya cuba jawab seringkas dan sepadat yang mungkin lah, sebab ada ramai saya tengok kawan-kawan yang sedang tunggu queue tu kat kotak tu. Okey, tentang yang pertama tentang orang yang obses dengan saka dan sebagainya, biasanya mereka ni yang diganggu. Okey. Tapi pengalaman saya sebenarnya tak juga. Kadang-kadang ada orang yang memang dia tak percaya pun dengan saka, ataupun dia tak percaya pun dengan kerasukan jin, orang ni yang kena. Ada juga macam tu. So susah nak cakap, kita tak boleh nak pukul rata lah. Kita dalam isu ni kita tak boleh nak pukul rata. Kadang-kadang ada orang yang dia tak percaya pun yang dia ada saka ke apa ke, tapi dia kena ganggu juga, ya. Yang kedua, soalan kedua tadi tentang perubatan moden kan, perubatan moden boleh ataupun Islamik ke tidak.
nak bahas ni panjang lah kan, tapi secara ringkasnya Islam tidak menolak perubatan moden. Bahkan perubatan moden yang kita ada sekarang ni adalah kemajuan daripada perubatan yang diasaskan oleh orang Islam. Contohnya Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Manusia pertama yang membina hospital di dunia, bang. Hospital pertama dibina di dunia ialah dibina di Baghdad pada zaman Abbasiyah. Dibina oleh orang Islam. Dan dia bukan perukiah macam saya ataupun ustaz-ustaz yang lain. Dia doktor. Dia seorang doktor. Jadi maksudnya perubatan moden yang kita ada sekarang adalah kesinambungan daripada kemajuan yang diasaskan oleh tokoh-tokoh ulama Islam kita dahulu kala. Ya. Jadi Islam tidak menolak perubatan moden. Bahkan ia harmoni. Ia harmoni dengan perubatan spiritual. Cuma mungkin perubatan moden dia tak ada deal dengan spirituality. That's why bila sebut perubatan Islam ni, konteksnya ialah lebih kepada spirituality. Masalah saka, histeria, apa semua ni lah yang doktor perubatan ataupun doktor hospital dia tak belajar benda tu. So kita belajar, so kita handle case tu. So soalan yang seterusnya tentang gambar. Boleh tak meruqyah gambar kan? Saya juga pernah ditanya oleh ramai juga orang yang hubungi saya. Dia tanya, Ustaz, boleh tak saya bagi gambar gambar siapa-siapa lah, gambar isteri ke gambar adik je lah. Boleh tak Ustaz tolong rawat adik saya gunakan gambar? Itu saya pernah terima soalan macam tu dan saya terkejut. Saya kata, macam mana pula saya boleh rawat gunakan gambar? And then dia ceritalah ada perawat yang kata boleh buat macam tu. Ataupun dia kata dia pernah buat rawatan begitu sebelum ni, guna gambar je. Jawapan saya lah sama macam video tadi lah, macam TikTok tadi kan. Macam mana orang tu boleh scan orang tu ada penyakit hanya dengan melihat pada video ataupun gambar? Tak Ustaz, yang maksud soalan saya tu, orang yang berubat tu, dia tunjukkan sekeping gambar, katakanlah tunjukkan gambar mana-manalah orang alim, ulama, dan ditunjukkan kepada orang yang sakit tu. Oh, okey, faham. Itu saya maksud faham saya. soalan tadi. Dia macam bila orang buat exorcist tu, si paderi tu tunjukkan salib pada orang tu kan, contohlah itu. Maknanya dari segi gambaran saya lah, adakah dia lebih kurang sama ke macam mana? Okey, macam mana kita nak kata yang kaedah tunjuk gambar pada pesakit yang kena rasuk itu sebagai kaedah Islamik, sedangkan Islam sendiri, dalam Islam itu sendiri ada hukum yang tertentu tentang taswir, tentang menggambar. Bahkan kalau mungkin Ustaz Syahabuddin tahu kot kan perbahasan ulama tentang foto kan, tentang gambar. Ada yang kata harus, ada kata ada juga ulama yang masih syadid. Ada beberapa ulama yang kita tahu mereka memang syadid, memang tak suka bergambar. Sebab bagi mereka gambar ni sama dengan gambar lukisan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taswir. Jadi bagaimana kita boleh gunakan satu kaedah yang dalam Islam itu sendiri menjadi kontroversi. Faham tak? Menjadi khilaf kan? Khilaf yang muktabar di kalangan ulama dan kita gunakan sebagai kaedah rawatan. So bagi saya itu satu hal lah tentang hukum gambar itu sendiri. Yang kedua, macam seolah-olah bila orang buat begitu, seolah-olah dia ada satu i'tiqad. I'tiqad dia ialah jin kacau lagi sekali. halus yang Allah ya salah, internet tak ada elok lah. Tak apalah, sambil-sambil ni ada seorang haters ni nak bercakap sungguh dia. Saya bagi dia cakap Ustaz. Sementara kita tunggu Ustaz Abu Mat. Izzat Rizwan, nak cakap apa? Hang cakap dulu. Kena bagi haters tu. Daripada tak Ustaz dia nak naik. Mungkin jin tu suruh bagi dia bercakap kot. Izan. Ustaz mai dah. Cepat cakap Izan. Sementara internet Ustaz Abu Humad tengah nak betul tu. Jap masih ada kerja. Tunggu jap. La ilaha illallah. Tak apalah, aku kick out lah. Dah. Oi, Wahabi ke? Okey, silakan. Silakan. No. Izan cakaplah. Silakan. Kita tunggu Ustaz Abu Humad betulkan internet. Jadi kita tunggu Izan ni. Izan, cakap Izan. Betul ke Ustaz ni Wahabi? Betul ke saya Wahabi? Saya bukan Wahabi. Bukan. Tu je nak tanya. Okey. Itu je ngok. Ingat penat sangat nampak macam semangat benar. Okey Okey. Okey, settle dah. Urusan dia dah settle dah.
Dia nak tanya yang tu je. Okey, Ustaz Muhammad. Baik. Macam saya sebutkan tadi, kalau kita tunjukkan gambar seseorang kepada pesakit yang dirasuk, itu seolah-olah kita ada iktiqad yang jin ataupun syaitan tersebut takut pada tokoh yang dalam gambar tersebut. Sedangkan jin dan syaitan ni, kita tak boleh, kita tak boleh menakut-nakutkan mereka dengan manusia. Tak boleh bodoh-bodohkan Yang dia orang lah. patut dan yang paling layak ditakuti ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contohnya kaedah yang kita gunakan dalam ruqyah syar'iyah ialah dengan memberikan dakwah ataupun tazkirah kepada jin supaya mereka bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi mereka peringatan tentang azab Allah dan kita perintahkan mereka supaya keluar daripada tubuh manusia yang mereka rasuk dan kembali kepada agama Allah dan menjadi jin yang soleh. Jadi tidak sepatutnya kita menakut-nakutkan mereka dengan gambar tokoh-tokoh, mana-mana tokoh pun, dan ia serupa dengan perbuatan orang-orang Nasrani ataupun Kristian yang menggunakan kayu salib untuk menakutkan syaitan. So ini jelas tasyabbuh lah, kan, tasyabbuh, dan juga boleh menjejaskan akidah lah.